Assalamualaikum, salam sejahtera. Video kali ini kita akan belajar berkaitan dengan alih bentuk komunikasi bagi semester yang kedua, iaitu pengenalan awal bagi jadual dan graf. Bahagian pertama, cara membina tajuk, jadual dan graf. Berdasarkan kepada soalan ini, selepas istilah menunjukkan akan tunjukkan dia punya tajuk. Tetapi, tempat di Semenanjung Malaysia ini kita akan ubah ke bahagian hadapan. Contohnya, Semenanjung Malaysia, titik 2 bertindih. Penggunaan air bermeter mengikut sektor bla bla sehingga tahun 2010. Ini cara untuk mengeluarkan tajuk daripada soalan. Bahagian kedua, cara mengenal pasti jenis graf, di mana ianya berdasarkan kepada istilah menunjuk. Selepas istilah menunjuk akan keluar keyword bagi jenis graf yang ditanya. Contohnya, selepas istilah menunjukkan, dia ada keluar aliran indeks. Aliran ialah keyword bagi graf garis compound. Soalan yang kedua, selepas istilah menunjukkan tidak ada keyword bagi apa-apa jenis graf. Okey, contoh keywordnya ialah aliran, perubahan, kadar, peratus perubahan. Dia istilah dia seperti itu. Tetapi di sini menunjukkan penggunaan, bermaksud dia tiada keyword. Tak ada apa-apa keyword. Jadi menunjukkan graf ini ialah graf bar compound. Bahagian ketiga, cara menulis isu di dalam jadual. Kita lihat di sini, Malaysia titik bertindih pola bilangan kes dadah. Ada pelajar, dia tidak tahu dari mana ke mana dia perlu salin isu yang ada di dalam jadual ini. Jadi, saya tunjukkan contoh yang paling basic. Selalunya kita akan ambil dari sini, pola bilangan kes dadah. Sebelum di negeri-negeri terpilih. Kebanyakan soalan dia akan ada istilah di negeri-negeri terpilih. Tetapi ianya bergantung juga kepada kemahiran masing-masing. Lagi banyak latihan yang awak buat, awak boleh tahu apa yang sepatutnya berada di sini. Okey, dalam sini mesti ada isu dan juga unit. Untuk kes ini, pola bilangan kes dadah dalam kurungan kes. Ada juga dalam kurungan RM. So, bergantung kepada soalan masing-masing. Peringatan kepada pelajar, sekiranya isu di dalam jadual ini betul, ia akan membawa kepada graf. Kerana di dalam part CY nanti, kita akan labelkan part CY itu dengan benda ini. Bahagian keempat, cara memplot data. Ada cara yang sangat mudah untuk plot data ini. Jadi, step yang pertama, pelajar perlu kenal pasti untuk nombor-nombor ini. Kena kenal pasti mana data yang paling rendah dan data yang paling tinggi. Jadi di sini 30 paling rendah, 270 paling tinggi. Step kedua, kita akan tentukan skala yang ingin digunakan. Berdasarkan kepada nombor paling rendah dan paling tinggi, kita boleh agak gandaan berapa yang awak boleh guna. Contoh di sini 30, 270, dia ada 30. So, awak boleh start untuk 30, 60, 90 dan seterusnya. Ataupun awak boleh guna gandaan 60 contoh. So 60, 120, 180 dan seterusnya. Ini contoh untuk nombor begini. Kalau nombor itu menggunakan 50, 100 sebagainya, dia banyak nombor macam tu, kita akan setkan mungkin sesuai 50 atau 100. Bergantung kepada skala masing-masing. Step yang ketiga, kita akan bahagikan skala yang ingin digunakan dengan 10 kotak. Kalau saya paling mudah guna 10 kotak. Kalau awak senang guna 5 kotak, terpulang pada kefahaman masing-masing. Okey, sekarang saya setkan 60. 60 bahagi dengan 10 kotak kecil ini bermaksud satu kotak yang kecil ini bersamaan dengan 6 kes. Okey. Step yang keempat, bahagikan semua data ini dengan 6. Kalau jawapan awak satu kotak kecil sama dengan 10, kita akan bahagikan semua ini dengan 10. Satu kotak kecil sama dengan 20, awak akan bahagi semua data ini dengan 20. Contoh saya menggunakan 6. Satu kotak kecil sama dengan 6, bermaksud semua data ini saya akan bahagikan dengan 6 dan inilah jawapan-jawapan yang telah pun dibahagikan.
apa yang kita akan buat, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Apa maksud 21.73545 semua ni? Okey, kita akan pergi ke step yang kelima. Kita akan plotkan berapa kotak yang telah dikira. Contoh yang tadi, tahun 2011, 21.7 kotak. Bermaksud 2011 awak akan naik kepada 21.7 kotak. Yang ni 10 kotak. Yang ni 10. Bermaksud 10, 10, 20. 21.7. Awak plotkan sikit di sini. Okey, naikkan sikit dari 21. Jangan tepat-tepat 21 sebab kotaknya ialah 21.7 kotak. 2012, saya patah balik. Kita akan naikkan 18.3 kotak. So, 10, 15, tambah 3, 18. 18.3, naikkan sedikit daripada 18. Bermaksud sini plot dia. Tak akan patah balik. 2013, 13.3 kotak. So, ni 10, 1, 2, 3, 13. Naik sikit sahaja akan dapat 13.3 kotak. Itu cara paling mudah. Kita terus naikkan kotak itu berapa yang kita telah kira tadi. Selepas kita plotkan dia punya data tadi, kita teruskan buat garisan pada sini. So, inilah graf yang telah pun diplotkan dengan lengkap. Ni contoh untuk tahun 2011 sampai 2013 sahaja. Saya tak masukkan 2014. Tetapi inilah contoh untuk memplotkan kotak-kotak yang telah pun kita kira tadi supaya graf kita ini mudah untuk dibuat. Bahagian kelima, perkara asas dalam graf. Ini contoh graf garis compound. Kebiasaannya dalam graf ini dia ada beberapa perkara asas ataupun basic bagi graf. Yang pertama, kita akan pergi kepada istilah tool. A ialah tajuk. A terus kita pergi ke B iaitu titik asas. Kalau pelajar nak mudah, kita akan tinggalkan 3 bahagian di bawah ini untuk dikosongkan. Okey, kita akan start dengan titik asas kosong dan pergi ke C iaitu label bagi paksi Y. Turun ke bawah, label bagi paksi X. Sekarang kita akan buat SP. S yang pertama iaitu skala. P, petunjuk. Di bawah skala mesti ada petunjuk. Dan di hujung sekali mesti ada sumber. Di mana sumber ini pelajar kena salin bulat-bulat dari petikan. Dan P yang terakhir kita akan plotkan atau kita akan buat nilai di paksi X iaitu tahun atau tempoh dan juga paksi Y kita akan letakkan skala masing-masing dalam keadaan yang seragam. Kalau di sini contoh dia 500, naik 1000, 1500, 2000 dan sampailah ke yang terakhir. Gandaan mestilah sama. Yang akhir sekali kita akan plotkan data di bahagian tengah ini. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.